Saya nak kembali kepada Sahibul Samah Datuk Mufti Wilayah, soalan ringkas tentang isu sekarang lah, isu contemporary kebetulan dan memang sangat sesuai pada malam ini kita bersama dengan Sahibul Samah Mufti. Soalan pun agak-agak macam bunyi minta fatwa jugalah. Zaman sekarang ni, sehingga sekarang ni kalau kita tengok fenomena umat Islam ni, dia suka berhijrah dekat negara-negara bukan Islam seperti Eropah, dekat Amerika. Jadi ada jugalah yang bertanya mempertikaikan, kenapa nak pergi berhijrah kat barat tu, sedangkan duduk kat sini Islam kita dijulang. Tak ada masalah, pemimpin Islam alhamdulillah, syiar-syiar kita terbina dekat negara kita ni. Jadi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada negara kufar, Darul Kufar, ke Madinah untuk memperjuangkan dan mempertahankan akidah? Tapi kita pula duk sibuk-sibuk pergi Amerika lah, duduk sana, ambil kerakyatan dan sebagainya. Jadi minta Sahibul Samah tolong komen tentang isu ini supaya dapat memberi penjelasan kepada para pendengar, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Syed, Fadil Syed. Kita masih lagi tajuk berhijrah. Dan tadi saya sebutkan tentang la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyatun. Tidak lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, yang ada ialah jihad dan niat. Pada asasnya seseorang itu berhijrah ke tempat yang lebih baik, dan perkiraan utama sekali dalam berhijrah berkenaan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ialah untuk menjaga agamanya. Dan manusia dalam pemergiannya ke mana-mana di atas dunia ini ada sebab dan ada tujuan dia. Orang mungkin berhijrah kerana bekerja, mungkin kerana mencari ilmu, mungkin kerana mencari keluarga, rakan taulan, atau kerana semata-mata untuk melihat keadaan dunia luar. Dalam perkiraan ini, kalau seseorang itu pergi ke suatu tempat dan dia yakin dan pasti tempat yang dia pergi itu tidak membolehkan dia melaksanakan agamanya, maka haram dia pergi ke tempat berkenaan. Dia pergi ke tempat memang tak boleh sembahyang, dilarang sembahyang itu. Tak boleh di situ untuk menutup auratnya, tak boleh di situ untuk berpuasa dan sebagainya. Maka kalau pergi ke tempat itu, maka itu dia telah melakukan satu perkara yang dia tahu dia tidak akan terjebak ke dalam maasi dan maksiat. Ketika itu haram dia pergi ke tempat berkenaan. Ada dibincangkan dalam fatwa-fatwa di kebanyakan negara, termasuk di Eropah sendiri. Dalam majlis fatwa Eropah, European Muslim Council, dia ada bincang tentang perkara ini, sebab di sana menjadi tempat kebiasaannya ramai orang Islam pergi ke sana untuk berbagai tujuan. Dalam fatwa berkenaan, saya hanya berkongsi sebab ini pengalaman mereka. Tentu kita boleh belajar dari pengalaman mereka. Dia kata kalau seseorang itu pergi ke luar negara, yang daripada negaranya negara Islam, dia pergi ke negara yang bukan Islam, dan kalau sekiranya untuk tujuan tertentu yang mungkin ada kemaslahatan yang dia fikir akan dicapai, maka perlu diukur dengan hukum yang ada. Dia mungkin jatuh dalam bab harus, mungkin jatuh dalam bab haram, mungkin jatuh dalam bab wajib ataupun sunat, makruh dan sebagainya. Perlu diukur mengikut hukum 5 yang ada itu, melihat kepada kondisi yang berbeza-beza antara seorang individu dengan individu yang lain. Maknanya kalau kita boleh lihat kepada garis panduan fatwa ini, kalau kita pergi itu boleh membawa kepada tertinggal syiar agama kita yang asas, maka haram kita pergi ke situ. Kalau kita pergi ke situ dengan maksud untuk membina satu masyarakat Islam di sana yang lebih baik, berdakwah di sana, maka itu mungkin boleh masuk dalam bab sunat. Ataupun kita pergi ke situ kerana bagi membantu orang yang tertekan di sana, yang mana kita pergi di situ, kita tidak tergadak agama kita,
dan kita perlu pergi ke sana untuk membantu, maka itu mungkin masuk dalam bab wajib. Maka segala perkara diukur dengan hukum yang 5 berkenaan. Semata-mata untuk pergi ke negara bukan Islam itu, untuk kita katakan terus haram, itu tidak boleh. Mesti diukur dengan hukum yang 5 mengikut situasi dan keadaan masing-masing. Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, juga menulis dan menjawab isu ini. Mufti Mesir mengatakan, untuk pergi ke suatu negara yang bukan Islam itu, perkara yang utama sekali yang perlu dijaga ialah adakah syiar Islam akan dapat dizahirkan di situ ataupun tidak. Kalau kita pergi situ memang confirm dilarang solat, maknanya kita haram pergi ke tempat itu, sebab tidak boleh kita dirikan agama Islam yang asas di tempat berkenaan. Jadi untuk menjawab persoalan ini, sekitar senario ringkas yang saya sebutkan tadi, masing-masing boleh mengukur pemergian masing-masing berada di tahap yang mana. Dan kalau kita balik kepada walakin jihadun wa niyyatun tadi, seorang berhijrah kepada Madinah sudah tidak ada al-muhajirun, tapi jihadun wa niyyatun itu kekal. Apa yang ada konsep jihad dan niat kepada kita semasa pergi ke tempat itu? Kalau ada unsur untuk kebaikan agama ataupun ada unsur untuk kebaikan tertentu yang boleh kita capai dengan perginya ke situ, ke negara berkenaan, maka kita harus untuk pergi ke tempat berkenaan selagi mana syiar agama dapat kita jaga. Saya rasa di sini ramai pengalaman yang berada di luar negara. Saya pun ada pengalaman berada di negara Eropah beberapa tahun di sana, banyak tahun jugalah. Dan ada setengah-setengah tempat itu yang komuniti Muslim cukup kuat, cukup strong. Yang terbina di situ masjid, terbina di situ komuniti Muslim yang dapat memberi dakwah kepada orang Islam di situ dan juga kepada orang bukan Islam di situ, maka kita lihat di situ hidup ini tidak ada masalah. Untuk kita kekal dengan agama kita, beribadat bagaimana biasa, tidak ada masalah. Almarhum Yusuf Al-Qaradawi, dia juga ada mengupas tentang isu ini yang berkait dengan pemergian orang Islam ke negara-negara bukan Islam. Dia mengupas mengatakan, kalau semua orang Islam tak pergi ke negara berkenaan, bagaimana Islam nak berkembang di negara berkenaan? Islam itu berkembang di suatu tempat kerana ada orang Islam pergi ke tempat itu. Tapi kita kena ukurlah, kita pergi itu untuk adakah termasuk dalam jihadun wa niyyatun itu. Kalau tidak termasuk dalam jihadun wa niyyatun itu, elaklah daripada pergi ke tempat itu. Tapi kalau kita pergi, walaupun kita pergi untuk urusan kerja, ada kerja nak pergi, ada tujuan belajar, contoh belajar ilmu yang boleh kita gunakan balik untuk kebaikan umat Islam. Tapi kalau kita pergi, kita akan tenggelam di situ, itu dilarang untuk pergi ke sana. Sebab itu kita, pengalaman saya berada di negara Eropah contohnya, kita bentuk satu komuniti, persatuan pelajar dan sebagainya, untuk membantu pelajar-pelajar yang baru sampai. Jadi pelajar-pelajar yang baru ni, terutama yang A-level dan sebagainya ni, mereka ni perlu dijaga. Dan pihak kerajaan pun ada peraturan tertentu untuk memastikan anak-anak kita di sana tidak tersungkur di sana dari segi keagamaannya. Jadi ada pemantauan dan sebagainya. Jadi kalau mereka ini dijaga betul-betul dan agama mereka dijaga, insya-Allah pemergian di sana boleh membawa kebaikan kepada orang di sana dan juga orang di sini apabila mereka pulang membawa ilmu yang diperolehi di sana. Tetapi perkukuhkan betul-betul jihadun wa niyyatun tadi. Perkukuhkan betul-betul tujuan pergi itu untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan lain daripada kebaikan. Walaupun tujuan bekerja, tapi ada kebaikan untuk agamanya, untuk dirinya, isterinya, anak-anaknya di tempat berkenaan, maka insya-Allah pemergian berkenaan tidak menjadi masalah dari segi hukum agamanya. Yang penting kekal dengan prinsip agama, jangan menggadaikan prinsip agama walaupun di mana kita berada. Duduk dalam negara pun kalau gadai prinsip agama sama saja. Yang penting kita pastikan di mana saja kita berada prinsip agama terjaga dan kita sentiasa berfikir untuk bawa kebaikan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita tak dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan anak-anak kamu daripada api neraka. Itu yang penting sekali dalam perkiraan kita, dalam semua tempat yang kita pergi. Sama ada pergi melancong, mungkin pergi melancong, kalau betul caranya, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul, berjalan di muka bumi ini dan kamu lihat bagaimana kesudahannya orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh masuk dalam bab situ. Saya masa kita lihat dia semasa pengalaman di luar negara, banyak kumpulan-kumpulan dakwah yang masuk ke negara-negara berkenaan di luar ini dan mereka dapat menyampaikan dakwah dengan baik di situ dan berkembang komuniti Islam di situ. Ini jasa orang pergi dengan tujuan yang baik. Dia pergi tujuan untuk menyebarkan agama di sana. Itu tujuan yang baik. Mungkin masuk bab hukum wajib tadi atau masuk bab hukum sunat tadi. Di samping ada juga yang pergi yang tenggelam di sana. Itu dah masuk bab haram tadi. Ini perlu diukur mengikut situasi dan keadaan kondisi masing-masing. Tidak satu level yang khusus, yang umum untuk kita boleh putuskan dalam hal yang berkait dengan keberadaan kita di negara-negara yang bukan Islam. Jadi sangat straightforward saya rasa. Itu sahajalah pesan yang dapat saya kongsikan.